Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan anak-anak semua dalam keadaan sihat walafiat. Pada hari ini, Ustazah ingin berkongsi ilmu berkaitan dengan bidang adab, berjual beli dengan berhemah. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 166. Harap anak-anak semua bersedia. Baik anak-anak, kita lihat dulu standard kandungan pelajaran kita pada hari ini. 6.2 merumus konsep adab jual beli yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Kita lihat pula standard pembelajaran. 6.2.3 mengklasifikasi adab berjual beli. 6.2.4 menganalisis kepentingan beradab ketika berjual beli. 6.2.5 mengamalkan adab berjual beli yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah. Baiklah anak-anak telah pun mempelajari adab penjual dan adab pembeli dalam bahagian 1. Pada kali ini, Ustazah akan sambung pelajaran kita pada bahagian mencontohi Rasulullah SAW dalam berjual beli. Buku teks muka surat 169. Harap anak-anak semua bersedia dan telah pun membuka buku teks. Baik, kita lihat apakah dia sikap Rasulullah dalam berjual beli. Yang pertama, iaitu Rasulullah ni bertolak ansur. Rasulullah memberitahu bahawa Allah merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Maknanya Rasulullah ni mempunyai sikap yang bukannya sikap yang pentingkan diri. Okey, kita akan pergi kepada yang kedua, iaitu jujur dan amanah. Rasulullah mempunyai sikap yang jujur dan amanah sehinggakan beliau digelarkan Al-Amin. Okey, pesan Rasulullah kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Bila orang jujur dan amanah ni, Allah Ta'ala pandang mulia ya. Okey, kita lihat yang ketiga. Menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Ini salah satu lagi sikap Rasulullah ketika berjual beli. Seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat pula mempunyai unta yang lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Rasulullah memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu supaya Allah menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang kerana menunaikan hak lelaki tersebut dengan sempurna. Kalau kita lihat sikap Rasulullah adalah contoh yang terbaik yang kita boleh ikuti dan kita boleh jadikan panduan dalam berjual beli. Baiklah anak-anak, kita lihat buku teks muka surat 170. Kepentingan beradab ketika berjual beli. Okey, kita lihat, kita boleh kepentingan beradab ni kita boleh pecahkan kepada 3, iaitu kepentingan kepada individu, kepentingan kepada masyarakat dan kepentingan kepada negara. Okey, kita lihat dulu kepentingan kepada individu. Yang pertama, kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berpuas hati. Okey, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Okey, bila dua-dua pihak berpuas hati, maka jual beli itu diredai Allah. Yang ketiga, keberkatan. Individu ni akan dapat keberkatan hidupnya terpelihara. Baiklah, kita pergi kepada kepentingan beradab kepada masyarakat. Okey, yang pertama, imej Islam akan terjaga. Okey, Islam adalah satu agama yang sangat terpuji.
Jadi imej Islam tu akan terjaga. Yang kedua, aman damai. Hidup akan aman damai dan sejahtera. Kemudian yang ketiga, menghindarkan pergaduhan dan tidak kepuasan hati antara masyarakat dan penjual. Okey, baik. Seterusnya kepada negara. Negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni. Kita tidak akan berperang ataupun tidak akan bermusuh. Seterusnya, kestabilan ekonomi negara terjaga. Okey. Yang seterusnya, imej negara pada pandangan negara luar terpelihara. Ustazah harap anak-anak dapat fahami kepentingan beradab ketika berjual beli. Kita lihat contoh-contoh adab ketika berjual beli. Ustazah tunjukkan di sini suasana di kantin atau di kedai makan antara penjual dan pembeli yang boleh kita jadikan contoh. Okay, bagi penjual, sabar dan mesra melayan pelanggan. Yang kedua, menyediakan makanan halal, bersih dan berkhasiat ketika berniaga. Seterusnya, bagi pembeli, beratur dengan tertibnya dan sentiasa berhati-hati. Jika kita melanggar peraturan, kemungkinan besar makanan yang kita pegang tu akan jatuh. Seterusnya, tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman kerana kita memikirkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang sedang beratur di belakang kita untuk membeli makanan. Okey, baiklah. Kita lihat yang kedua. Baiklah, kita lihat contoh yang kedua di pasar jualan. Tidak adab ketika berjual beli. Sebagai seorang penjual, yang pertama semestinya jujur dan tidak menipu dalam timbangan. Kalau beli barang tu sekilo, maka timbangannya pun sekilo. Jangan timbangannya kurang. Contohnya 900 gram, 800 gram. Okey, kemudian tidak mengambil untung keterlaluan. Maksudnya tidak menjual sesuatu dengan harga yang sangat tinggi. Okey, seterusnya bagi pembeli, memberi laluan ketika selesai membeli. Okey, seterusnya mencari dan memilih barangan yang baik dan halal ketika membeli. Okey, baiklah anak-anak, kita perhatikan contoh yang ketiga. Baik, contoh yang ketiga di kedai barangan harian antara penjual dan pembeli yang kita boleh jadikan contoh. Pertama, tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan melampau. Maksudnya kat sini, sekiranya kedai tersebut ataupun tuan penjual ini mempunyai barang tertentu yang orang lain tak ada jual, dia tidak boleh menjual dengan harga yang tinggi untuk mendapat keuntungan yang besar. Seterusnya, mempamerkan barangan mengikut kategori berserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Ini sangat penting ya anak-anak. Bila seorang penjual itu perlu mempamerkan harga barang tersebut. Seterusnya, bagi pembeli tidak merosakkan barang yang dipamerkan. Contohnya, bila sesuatu terjatuh, pecah dan sebagainya, tidak diganti. Kemudian menghormati penjual dan pembeli lain. Maknanya kawasan itu mempunyai ramai orang. Jadi kita menghormati antara satu sama lain. Okay, baiklah anak-anak. Setakat 3 perkara ini harap anak-anak boleh jadikan contoh ketika berjual beli. Baiklah anak-anak. Sebelum Ustazah mengakhiri pengajaran pada hari ini, Ustazah nak tanya, apakah barangan yang menepati syarat dalam berjual beli? Okey, anak-anak boleh jawab soalan ini. Okey, jawapannya syarat barangan yang menepati syarat dalam jual beli adalah memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara yang diharamkan dalam Islam. Okey, itu maksud barangan yang menepati
syarak. Okey, setakat ini saja pelajaran pada hari ini. Ustazah doakan anak-anak semua beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Semoga anak-anak maju jaya dalam pelajaran. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share video ini sebagai tanda sokongan kepada Ustazah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.